Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 2 April 2022. Jawatan Kuasa Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan membincangkan penurunan kuasa autonomi dalam bidang pendidikan kepada Sabah dan Sarawak. Kuasa autonomi itu akan lebih memudahkan kedua-dua negeri melaksanakan dan mempercepatkan setiap projek pembangunan pendidikan seperti yang diharapkan rakyat. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Muhammad Alamin, ia adalah perkara baharu disenaraikan dalam jawatan kuasa MA63 dan pihaknya akan mengadakan perjumpaan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili bagi memberi input yang perlu diperincikan. Kita minta biarlah negeri Sabah, negeri Sarawak menentukan dari segi soal pelaksanaan projek-projek pembangunan umpamanya. Soal pelantikan perjawatan juga sering dibangkitkan. Of course kita akan berlandaskan juga tentang garis panduan yang besar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga kementerian. Dan ini akan diselaraskan nanti apabila ianya dapat dimuktamadkan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan bangunan pentadbiran Dewan Serbaguna dan Auditorium fasa kedua Institut Perguruan Guru IPG Kampus Gaya di Kota Kinabalu. Projek pembinaan bangunan berkenaan bernilai lebih 60 juta ringgit dibina pada 2019 dan siap sepenuhnya pada 25 Januari lalu bagi menggantikan bangunan lama yang uzur dari segi struktur dan telah berusia 59 tahun. Bangunan baharu 6 tingkat ini menempatkan bahagian pentadbiran yang mempunyai beberapa kemudahan antaranya pusat sumber, pejabat pengurusan tertinggi, pejabat pensyarah dan unit-unit pengurusan akademik. Kerajaan negeri meluluskan sejumlah 11 juta ringgit peruntukan tambahan untuk memperbaiki dua jalan raya di Tenem iaitu Jalan Batu 10 Paal dan Jalan Kuala Tomani. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, kedua-dua jalan tersebut masing-masing melibatkan kos 6 juta ringgit dan 5 juta ringgit. Ini adalah satu permohonan yang mendesak dan perlu dibuat dengan segera. Sebab kalau kita tidak buat dengan segera, kerusakan akan lebih buruk dan kosnya akan lebih tinggi. Jadi sebab itu saya akan bantu supaya masukkan ini dalam supplementary budget dalam tahun ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan perayaan Pesta Kalimaran peringkat daerah kecil Kemabong di Tenom. Sambil menyambut baik penganjuran pesta ini, Datuk Jeffrey menyeru masyarakat agar terus bersama-sama memahami budaya pelbagai suku kaum bagi mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan persaudaraan masyarakat majmuk negara ini. Sempena Pesta Kalimaran kali ke-18 ini turut disampaikan anugerah tokoh Kalimaran kepada penerima OKK Inggu Kayoh. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah kembali merekodkan peningkatan jangkitan baharu semalam dengan 270 kes pertambahan 56 kes berbanding hari sebelumnya. Kadar peratusan jangkitan sporadik juga masih tinggi iaitu 61.48%. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, nisbah daerah mencatat peningkatan dan penurunan kes agak seimbang iaitu 12 daerah meningkat dan 13 daerah menurun. Manakala 3 daerah tidak mencatat sebarang jangkitan baharu iaitu Telupit, Nabawan dan Tongot. Satu kluster ditamatkan semalam iaitu kluster Jalan Kebulian Kota Merudu menjadikan hanya 3 kluster yang masih aktif di Sabah. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Umat Islam di seluruh negara akan mula menunaikan ibadah puasa esok. Sebelum ini, Majlis Cerapan Hilal Ruqyah Hilal Rasmi Ramadan 1443 Hijrah bagi Sabah diadakan di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan semalam.
Majlis cerapan bermula 5.30 hingga 6 petang itu dijayakan Pejabat Mufti Negeri, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jabatan Tanah dan Ukur serta Persatuan Pencerap Bintang atau Stargazer Negeri Sabah. Upacara dihadiri Mufti Negeri Sabah, Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jaafar, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya. Sejurus selepas itu, majlis tahlil dan doa selamat sempena menyambut bulan Ramadan diadakan di Istana Seri Kinabalu. Majlis dimulakan dengan solat maghrib, bacaan surah Yasin dan doa selamat, diikuti solat Isyak yang dipimpin Pegawai Agama Istana Negeri Ustaz Imran Anggun. Hadir sama Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin dan isteri Tuan Nurlida Tan Sri RM Jasni dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Seramai 2,000 murid daripada 12 sekolah rendah di Tamparuli terpilih menerima sumbangan pelitup muka fabrik daripada Rotary District 3310 Community Service. Antaranya SK Kapa, SK Bawang, SK Sungai Damit, SK Gaya Ratau, SK Bantayan dan SJKC Kokwa Tolibong. Penyampaian sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim. Ketika ditemui RTM, Datuk Jahid menzahirkan penghargaan dengan keprihatinan badan NGO tersebut dan berharap lebih banyak NGO turut sama berbuat demikian bagi membantu golongan memerlukan. Memang kita ketahui Rotary Club ini adalah satu NGO yang sangat berbakti kepada masyarakat. Perkhidmatan mereka tidak memilih tempat, masa, keturunan, warna dan apa juga urusan-urusan kemanusiaan yang sentiasa dibuat. Jadi tentu sekali kerajaan menghargainya, rakyat juga menghargainya kerana usaha mereka ini adalah konsisten, berterusan. Pelitup muka ini adalah sumbangan daripada Rotary Club Singapura. Mereka telah memberi sebanyak 2,000 keping pelitup muka fabrik yang mana pelitup muka ini boleh dicuci untuk 12 sekolah rendah di daerah Tamparuli. Rotary District 3310 Community Service juga akan menyumbang 231 basikal kepada murid di beberapa sekolah di Tawau dan Sandakan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan murid terlibat hadir ke sekolah tanpa perlu berjalan kaki lagi seperti sebelum ini. Pembukaan Pusat Produk Industri Kecil dan Sederhana IKS di Tawau antara usaha membantu usahawan IKS mempromosi dan menjual produk mereka. Pusat Produk IKS berperanan penting dalam menjayakan kempen Belilah Barangan Buatan Sabah dengan pasaran yang lebih luas. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sebanyak 5.76 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri untuk pembukaan pusat produk tersebut, termasuk 3 pusat produk lagi di Keningau, Tuaran dan Kota Merudu. Pusat IKS ini akan menjadi pusat untuk membantu mereka memasarkan barang-barangan yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan kecil di kampung-kampung ini supaya dapat dipasarkan di pasaraya yang ada di negeri kita dan juga mungkin dapat dipasarkan di Semenanjung Malaysia. Dan sekiranya kualiti barang-barang ini dapat dipertingkatkan, mungkin juga dapat dibantu untuk diekspor ke luar negara. Beliau yang juga adun apas ditemui RTM dalam Majlis Perasiman Masyarakat Agung Permulaan Koperasi Kebajikan Kokos Sabah Berhad di Tawau. Datuk Nizam berharap usahawan daerah ini termasuk ahli koperasi berebut peluang memanfaatkan pembukaan pusat produk IKS Tawau ini kelak untuk mengetengahkan produk mereka ke peringkat lebih tinggi. Penganjuran bengkel pengurusan jenazah perlu diperluas dalam usaha melahirkan lebih ramai pengurus jenazah yang mahir seiring dengan syariat Islam. Pengurus jenazah memerlukan individu yang mempunyai semangat kental, berani dan bersifat amanah bagi memastikan proses pengurusan jenazah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Datuk Saidin Karno menyatakan demikian selepas merasmikan penutupan bengkel pengurusan jenazah yang disertai 71 orang di Surau An-Nur, Kampung Bandukan Baru, Keningau. Saya mengucapkan tahniahlah sabas kepada anak-anak muda. Saya dipahamkan majoriti 90% anak-anak muda yang
mengikuti kursus. Ini satu petanda baik kepada umat Islam di mana keprihatinan mereka tentang masalah fardu kifayah ini semakin meningkat. Mudah-mudahan kesedaran kepada masyarakat ini tentang pengurusan jenazah ini, mudah-mudahan akan sentiasa sedar betapa pentingnya perkara ini, khususnya kepada agama Islam ini sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada Ustadz yang hadir pada hari ini yang menyampaikan berkenaan pengurusan jenazah yang mungkin bagi orang yang ini itu kurang penting, tapi bagi saya itu sangat penting, terutama untuk keluarga. Banyak memberi pengajaran lah bagi kami sebagai wanita, sebab di kalangan wanita ini masih jarang-jarang lah yang berani untuk memandikan jenazah kan. Jadi kalau sekarang kita ada mengikuti kursus ini, jadi kemungkinan masa akan datang kebanyakan wanita juga akan mencuburi dalam permandian jenazah lah. Dalam perkembangan lain, Datuk Sairin menyeru ahli usia di negeri ini untuk mendapatkan suntikan vaksin dos penggalak sebagai persediaan mempergiatkan lagi program anjuran usia ketika negara memasuki fasa peralihan endemik ini. Sempena Hari RTM ke-76, Keningau FM tidak ketinggalan meraihkan sambutan itu menerusi program singgah santai Hari RTM ke-76 bagi menghargai sokongan masyarakat setempat di sekitar pedalaman. Antara pengisian program termasuk mengunjungi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI di Kampung Murni Nabawan. Ketika ditemui RTM, penduduk setempat menyifatkan pewujudan PEDI di kawasan luar bandar dapat menyediakan akses jalur lebar yang lebih baik. Lagi majulah untuk pengetahuan budak-budak untuk kasih lagi bagus yang punya inilah pengetahuan. Orang tua pun dia boleh lagi macam kalau ada kraft tangan kan, dia mau kasih promosi, boleh juga guna ini pusat internet bagi mengeluarkan dong punya perniagaan. Terima kasih untuk kerajaan karena adanya PEDI di Nabawan. Nabawan ini kan namanya pekan kan, ya internetnya tidak berapa kuat. Jadi di sini kita boleh mendafatlah kebaikan PEDI ini. Memang sambutan dia sangat menggalakkan dari anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah sangat menggalakkan lah. Dengan yang dewasa pun ada yang datang kursus untuk buat latihan-latihan terutamanya yang usahawan. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama berita RTM untuk maklumat sahih. Saya Nur Hazi Maradik. Salam hormat. Sempena hari ulang tahun RTM yang ke-76, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada RTM yang telah menjalankan tugas mereka dengan cemerlang dan pada saya sangat memuaskan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-76.